Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, menghadap Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah binti Almarhum Tengku Abdul Rashid, menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, dan menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perempuan Perlis Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akasha Khalil. Ampun Tuanku, Patik serta hadirin menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli tuanku berangkat ke majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Perlis bagi tahun 1443 Hijriah bersamaan 2022 Masihi. Patik mohon ampuni limpah perkenan duli-duli tuanku untuk Patik menyampaikan tazkirah kepada sidang hadirin sekalian. Ampun tuanku. Terima kasih kepada pengacara majlis Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan Man, Menteri Besar Perlis, Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri, dan yang berbahagia Datin, Yang Berhormat Tuan Ruzaini bin Rais, Exco Hal Ehwal Agama Islam, merangkap pengurusi Jawatankuasa Induk Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Perlis. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan pasangan, ahli-ahli yang berhormat dan pasangan, sahibus samahah, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, yang berusaha pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, yang berusaha Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Dif-Dif Kenamaan Negeri, yang arif, para jemaah hakim Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun untuk meraihkan peserta-peserta dan pemenang-pemenang bagi pertandingan tilawah dan menghafaz Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Kalau hari ini manusia menunggu-nunggu jika ada polisi-polisi baru daripada kerajaan, mereka menunggu sidang media, mereka menunggu kenyataan media. Tetapi Al-Quran, ia merupakan surat cinta Allah Azza wa Jal kepada semua manusia. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada semua manusia, sama ada dia telah beriman sebelum itu ataupun tidak. Maka Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Al-Quran merupakan kitab yang mengandungi hidayah. Al-Quran merupakan kitab yang mengandungi ilmu. Al-Quran merupakan kitab motivasi. Oleh kerana itulah Allah Azza wa Jal memuliakan Al-Quran dengan menjadikan Al-Quran itu sebagai ibadah bagi sesiapa yang membacanya. Di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, wa lam harf, wa mim harf." Atau kama qala, hadis riwayat al-Imam Tirmizi, yang bermaksud sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu pahala. Dan satu pahala itu digandakan kepada 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Demikian mulianya Al-Quran. Setiap daripada perkataan yang dibaca diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan Al-Quran.
apabila Al-Quran itu dibawakan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril menjadi malaikat yang termulia di kalangan malaikat-malaikat Allah. Apabila Jibril menyampaikan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang termulia di kalangan nabi-nabi yang Allah Taala pernah utuskan. Apabila Allah menurunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan, maka bulan itu menjadi bulan yang termulia di kalangan bulan-bulan yang ada. Allah menurunkan Al-Quran di bumi Makkah dan Madinah. Maka dua bumi ini menjadi bumi haramain, bumi yang kita namakan dua tanah haram yang mempunyai keistimewaan dan keagungan tidak seperti bumi-bumi yang lain. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada umat ini, maka Allah Taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang telah diketahui oleh kita. Oleh kerana itulah, pada hari ini kita memuliakan mereka-mereka yang pandai membaca Al-Quran dan mereka yang menggunakan seluruh usaha untuk menghafaz Al-Quran. Bahkan saya boleh katakan, tidak ada kitab yang diambil penting dengan penghafalan huruf demi huruf di dalam dunia ini melainkan Al-Quran. Setiap huruf dihafal. Ada waw ataupun tidak ada waw. Ada alif ataupun tidak ada alif. Ada alif lam ataupun tidak ada alif lam pada setiap perkataan. Dihafal, ditekuni oleh mereka yang bersungguh. Dan mereka inilah yang dinamakan sebagai Ahlullah. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna lillahi ahlin wa man hum ya Rasulullah? Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh." Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagi Allah Taala ini ada ahli-ahlinya di atas muka bumi ini. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi mengatakan, mereka itu adalah ahlul Quran. Dan mereka inilah ahli-ahli khusus. Kalau dalam bahasa kita ni kita panggil VIP, VVIP bagi Allah Azza wa Jal. Tetapi ahlul Quran ini bukan hanya sekadar mereka yang membaca. Bukan hanya sekadar mereka yang menghafal, tetapi Al-Quran itu perlu diamalkan dan dihayati. Oleh kerana itulah Al-Imam Al-Hakim Tirmidhi mengatakan ketika mana menghuraikan berkenaan dengan keistimewaan Ahlul Quran ataupun Ahlullah, dia mengatakan, wa innama yakunu hadha fi qari' intafa anhu jawru qalbih wa dhahabat jinayatu nafsih wa laysa min ahlihi illa man tatahhara min adh-dhunub zahiran wa batina wa tazayyana bit-ta'ah fa 'indaha yakunu min ahlillah. Kata Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidhi, dia mengatakan sesungguhnya Ahlullah, Ahlul Quran merupakan orang-orang yang membaca, yang mana apabila dia membaca Al-Quran, ternafilah daripada jiwanya kejahatan, kezaliman, dan hilang daripada dirinya jenayah. Dan dia bukanlah termasuk di kalangan ahli Quran ataupun Ahlullah, melainkan jika dia itu membersihkan dirinya daripada dosa, sama ada zahir ataupun batin, dan dia menghiaskan dirinya dengan ketaatan, maka ketika itulah dia menjadi Ahlillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya boleh katakan Al-Quran ini merupakan satu kitab yang menghidupkan.
Kerana Al-Quran turun daripada Tuhan yang maha hidup, yang tidak mati, maka kata-kata Allah ataupun kalamullah yang berupa Al-Quran menghidupkan. Al-Quran itu menghidupkan jiwa manusia. Kita sentiasa membaca di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Qul huwallah sulusul Quran. Qul huwallahu ahad sulusul Quran. Surah Al-Ikhlas itu sepertiga daripada Al-Quran. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang mengatakan baca 3 kali Qul huwallahu ahad maka dapat pahala 1 Quran. Saya tidak nafikan terdapat di sana riwayat, tetapi riwayat itu dhaif. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini bukan baca 3 kali, maka yang lain tak perlu baca. Tetapi Qul huwallahu ahad itu mengandungi akidah yang mana Al-Quran itu terdapat 3 juzuk utama ataupun 3 bahagian utama. Yang pertama akidah, yang berkaitan dengan kepercayaan. Yang kedua berkaitan dengan fiqh, iaitulah yang berkaitan dengan hukum hakam amali, amalan insan untuk mendapat pahala bagi bekalan membawa dirinya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Al-Quran itu mengandungi cerita-cerita. Sesiapa yang membaca Al-Quran akan dapati inilah 3 bahagian yang terkandung di dalam Al-Quran. Ada akidah, ada syariah, dan adanya cerita-cerita. Cerita-cerita ini, akidah sudah semestinya menghidupkan jiwa. Amalan juga sudah semestinya menghidupkan jiwa. Dan cerita-cerita di dalam Al-Quran juga faedahnya adalah untuk menghidupkan jiwa-jiwa insan. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Yasin, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Kami tidak pernah mengajar Muhammad itu akan syair. Dan syair itu juga tidak sesuai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi SAW sebelum menerima Al-Quran, Nabi bukanlah sastrawan yang mampu untuk mencipta ayat-ayat yang indah, bait-bait yang indah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Tidak lain yang disampaikan oleh Muhammad itu, yang berupa Al-Quran itu, ialah zikir, peringatan daripada Tuhan dan Quran yang nyata. Liyunzira man kana hayya. Kerana Quran ini memberikan peringatan kepada mereka yang hidup. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita menghidupkan jiwa dengan Al-Quran. Menghidupkan masyarakat dengan Al-Quran. Membaca kisah Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, seorang pemimpin yang tidak ada tandingan dalam sejarah dari sudut kezalimannya apabila dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini merupakan satu keajaiban, satu kemelampauan yang tak pernah berlaku dalam sejarah, mengaku diri Tuhan. Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Musa bukan saja jiwanya hidup menasihati Fir'aun, bahkan dia cuba menghidupkan jiwa Fir'aun yang mati di dalam kezaliman. Sehingga kan Allah Ta'ala mengatakan, idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu bertemu dengan Fir'aun, kerana sesungguhnya dia itu melampaui batas. Nabi Musa dan Nabi Harun tidak merasa gerun. Bahkan dia berdepan dengan Fir'aun yang telah mati jiwanya untuk dihidupkan. Berusaha sehabis baik untuk menghidupkan jiwa yang telah mati disebabkan oleh kerana kezaliman, kesombongan yang dilakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, inilah keistimewaan Al-Quran.
yang diturunkan oleh Allah di atas muka dunia ini, kita mengharapkan agar anak-anak yang dekat dengan Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai panduan. Jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang menghidupkan jiwa. Bukan hanya sekadar Al-Quran menjadi penghias kepada diri untuk kita mendapat keuntungan dan habuan dunia. Tetapi Al-Quran digunakan untuk menghidupkan akhirat manusia dan menghidupkan ketamadunan yang hebat yang pernah dibina oleh salafus salih. Begitulah yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ampun tuanku, menjunjung kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.